kasih 933. Api. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi sikit, pagi. Masya Allah, banyaknya 933. Okey, terima kasih MC hebat. Lagi manis. Kalau tengok MC kita namanya Kak Haliza Zaini. Boleh stalker dia punya Facebook. Sebelum dan selepas dia buat clean eye. Sekarang lepas clean eye, oi dahsyat. Sangat awesome result dia. Dan sebelum dah tertinggal, Kak Liza ni dah ada semput yang kronik. So korang yang ada, mungkin sekarang ni kita dalam cabaran asma ke pasal pernafasan kan, boleh riki-riki Kak Liza ni apa dia buat. Okay, so Alhamdulillah hari ni dah bermula dah rupanya, hari Selasa, BOI System Day Talk. Hari ni kita nak belajar lain daripada biasa insyaAllah. So sebelum kita nak belajar tu, kita nak tarik nafas dulu, nak pasang niat dulu. Bila kita pasang niat, insyaAllah kita lebih fokus dan kita tahu ke destinasi kita nak pergi mana lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Okay, selamat datang semua ke kelas ilmu malam ni. So insyaAllah investment masa dengan majlis ilmu malam ni insyaAllah akan lebih berbaloi-baloi. Kita pasang niat, ya Allah saja aku belajar ilmu marketing kerana Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan dan jadi ladang pahala kita yang seluas-luasnya. Sebelum tu nak taruh juga daripada mana, nama siapa korang, daripada CBM mana, duduk mana, buat bisnes forever dah berapa lama. Okay, komen sikit. Kita ada berapa orang dah sekarang ni? Okay, nampak tak Najah punya slide? Lupa first slide tadi. Okay. Okay. Ini MC kita tadi Okay, so hari ni kita nak belajar tajuk yang sangat mustahak, yang paling asas tau. Kita nak buat apa-apa pun sebenarnya, marketing tu. Marketing ni dia ada marketing banyak, marketing langit macam Kak Yus kata kan. Kalau kita ni yang kita nak belajar hari ni bukannya offline marketing tapi online marketing. Kenapa kita nak belajar tentang online marketing ni tahu? Online marketing ni kalau kita tengok kan, time pandemik sekarang ni kan, kita keluar rumah sangat-sangat berisiko dan kita memang diminta untuk duduk rumah. So bila duduk rumah sebenarnya mula-mula kita rasa macam ya Allah, macam tak start kan nak buat apa kan, tapi rupanya dah ada kajian kan, sekarang ni orang kata bisnes masa depan, dalam keadaan pandemik ke, dalam krisis ke, rupanya ada 3 benda yang kita memang kena pegang kau-kau. Dan kalau kita dah ada dekat dalam industri tu, dalam 3 industri tu, memang insyaAllah korang tengok, korang memang boleh tengok kawan-kawan yang buat 3 industri ni memang meletup-letup. Okay, so hari ni kita nak belajar kuasai online marketing. Okay, so anda punya speaker hari ni adalah Najah. Pernah nampak tak? Ada yang belum pernah nampak Najah ke? Yang belum pernah nampak Najah, saya lah dulu Najah Hamdan. Okay, berasal daripada Felda Bukit Wah, Kota Tinggi Johor, tapi sekarang menetap di Pasir Gudang Johor. Pasir Gudang Johor, ya betul-betul. Okay, ada orang Felda, boleh say hi. Cewa say hi. Okay, dah kahwin, baru anak 4, yang kecil umur 7 bulan. Still breastfeeding lagi. So siapa yang dekat dalam ni yang berniaga, okay, yang berniaga, yang orang kata mungkin bila suri rumah ni, cabaran ni dia akan terfikir-fikir apa tahu? Alamak, anak ramai, buat kerja rumah kan, macam-macam korang akan terfikir kan. Tapi korang percaya je, rupanya dalam bisnes online ni, dalam bisnes networking ni, memang suri rumah lah yang memang populasi terbesar. So mesti ada resepi dia, mesti ada cara dia. Okay, so jangan risau. Anak Najah baru 4, so kalau yang baru seorang anak tu, kita muhasabah diri balik, mesti ada cara dia tu. Okay. Okay, dan Najah juga merupakan alumni UiTM dalam Ijazah Sarjana Muda Science Plantation Technology and Management. Belajar ladang, tapi tak dapat kerja ladang, tapi dapat kahwin dengan orang ladang. Okay lah kan. Okay, pernah bekerja. Pengalaman bekerja ni memang ya Allah seronok sebenarnya. Sebab kita kat sini lah kita belajar orang kata skill komunikasi, skill kita nak bersabar, emosi kita kan. Pernah jadi waitress, pernah jadi executive operation, pernah jadi staff Wahil Keropi. Macam-macam cabaran dekat setiap platform yang kita kerja ni lah. Okay, dan sekarang ni, okay, sekarang Najah berniaga, bukan sekarang, sebelum ni pernah berniaga pasar malam, macam MC cakap tadi, pernah jadi kontraktor sekolah. Macam dahsyat je kan. Berniaga kedai runcit, apa-apa yang mendatangkan duit memang Najah dan suami insyaAllah akan buat. Bertukar-tukar, kena slow sikit Okay, bertukar-tukar. Kenapa? Bukannya Najah tak jatuh cinta, sangat jatuh cinta, sangat best dalam perniagaan, dalam jumpa orang ni kan, memang best. Tapi kenapa kita boleh orang kata 2 tahun buat bisnes lain, setahun buat bisnes lain? Sebab itulah 2 sebab
tu. Sebab dia tak make money dan kita tak berapa nak happy kat sana. Biasanya macam Najah punya pengalaman dulu ni, kita meletakkan masa kita 100% kat sana. Kalau kita tak letak masa kat sana, income tak ada. Sebab tu mustahak sekarang ni kita kena ambil tahu dah apa bisnes yang orang kata kita boleh buat hobi kita boleh tolong jaga mak ayah ke, kita boleh bahagiakan keluarga kita, tapi income masuk. Okay? So nak kena, sebab itulah kena belajar pasal networking business. Dan kena belajar tentang online marketing ni. Okay, speaker berlatih untuk bercakap lebih slow. Okay, insyaAllah. Hari ni, malam ni Najah punya je kan 2 jam. Okay, kalau laju bagi tahu Okay, sekarang ni Najah Alhamdulillah dengan suami dah berniaga produk terdesak ni. Produk Forever ni dah daripada tahun 2015, bulan 5, 23 hari bulan 5 2015 hingga Alhamdulillah sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kita doa sama-sama sampai bila-bila lah. Okay, dan Najah juga merupakan speaker kepada BO International Group. Mungkin ada yang bukan daripada Forever yang nak belajar juga tentang marketing online ni. InsyaAllah sesuai sangat ilmu ni malam ni untuk semua. Okay, so BO International tu apa? Kalau kita tengok dekat Google, BO International Group ni merupakan satu organisasi yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Dahsyat apa tahu? Dia meng-create sistem yang Sifu buat ni, dia membantu kita untuk jadi daripada orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa, menjadi jutawan. InsyaAllah jutawan beriman. Okay, sebab apa? Dengan sistem BO ni, ya Allah, rupanya lebih daripada 20 orang jutawan yang dah lahir dengan sistem ni, bawah 5 tahun dah collect 1 juta. Hei, ya Allah, nak pernah terbayang tak macam mana duit 1 juta tu kan? Allahu Akbar. So mesti ada resepi dia, ada sistem dia, ada cara dia. So kita kena berguru lah. Macam tu, okay? Dan Najah juga merupakan trainer bisnes online dan offline. Okay, nak belajar online boleh, nak belajar offline boleh. Tu yang seronoknya bila berniaga ni, kita tak tertumpu kepada satu metod. Segala metod kita boleh apply. Maksudnya contoh kan, kalau dulu sebelum pandemik kan, kita lebih terdedah kepada aktiviti luar, pergi sana, pergi sini kan. Dia adalah dia punya skill-skill memikat tu. Tapi bila daripada online ni pun rupanya dia ada seni-seni dia. Pandai kita belajar seni-seni dia ni, ya Allah, tak payah master sampai orang kata sampai khatam tu tau. Tapi belajar asas pun kalau kita rajin buat, korang tengok dia punya impact dia, subhanallah. Okay? So, inilah Najah. Boleh jumpa Najah dekat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Okay, ini semua ladang-ladang penternakan Najah lah. Penternakan apa? Ilmu, bagi tips, semua. So, korang kena follow tau. Doakan jugalah makin banyak lagi idea untuk memberi dan memberi. Okay? Jangan lupa kenalkan diri. Okay, tabik sikit. Siapa yang dah masuk? Masuk awal ni. Dah 531 orang, Masya Allah. Okay, kita nak belajar tentang online marketing. Korang percaya tak? Sebenarnya, ya Allah, marketing ni kalau kita boleh fikir dalam jangka masa panjang, kalau kita boleh pegang, kita boleh orang kata menghayati punya best gila buat marketing ni, korang akan buat benda ni, impact dia dalam jangka masa panjang, sangat panjang. Sebab kita tak naklah tanam tauge kan. Tauge ni lepas dia masak, kita dah tuai, dah makan, dah habis macam tu je. Tapi yang sekarang kita nak buat adalah macam tanam pokok tuah tau. Baja je yang setahun 2 tahun je rasa macam kena struggle kan, jaga dia macam baby. Lepas dia dah besar tu, wow. Dia punya hasil dia sangat lumayan, okay? Okay, so macam mana bila kita berniaga ni nak dapat untung? Korang boleh tolong komen tak? Kita nak berniaga ni, belum macam doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sorry sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Mudah-mudahan Allah lapangkan. Nervous dah pula hari ni. Astagfirullahalazim. Okay, dah okay. MC dah okay. Speaker pun dah okay. Okay, yang baru masuk sila letakkan niat belajar. Kita nak belajar benda best ni, insyaAllah. Okay, sekarang ni Najah nak buka kita punya mindset semua. Kenapa sangat mustahak kita kena belajar marketing tu tau. Okay, kita go through dulu dekat keuntungan. Kita buat sesuatu perkara ni kan, lagi-lagi dalam bisnes lah. Kita nak dapat apa sebenarnya? Kita dapat untung kan. Tapi apa berlaku bila kita tak untung? Kenapa tak untung? Sebab tak ada sale lah. Bila tak ada sale, macam mana nak untung? Betul tak? Okay, macam mana nak close sale? Macam mana nak ada sale? Siapa boleh jawab? Macam mana kita nak buat sale? Macam mana kalau tak close sale ni? Kenapa tak close sale nya ni? Sebab kita tak promote lah, ataupun kita tak buat marketing tu. Sebab tu, tiga elemen ni sangat berbeza, tetapi mereka saling berkait. Sebab tu mustahak tau. Kita kena fikir, kalau kita tak buat promotion, kita tak buat marketing, kita tak belajar, kita tak invest ilmu, kita berguru dengan orang yang boleh ajar kita tentang marketing, kita memang tak akan boleh buat sale.
Macam nak buat sale kan? Ada ke kawan kita tiba-tiba je, Najah nak beli botol aloe vera 10? Tak tahu pun, Najah tak ada buat apa-apa pun. Biasanya tak akan ada berlaku macam tu kan. Bila orang tu datang dekat kita, nak berniaga dengan kita sebab dia tahu, dia dah diwar-warkan, dia dah didedahkan, dia dah dimarketingkan, kita dia berniaga. Betul tak? Okay, so ingat. Kena flow dia macam tu. Kena buat promote, kena marketing, kena belajar, baru ada boleh close sale. Bila close sale, kalau tak ada close sale tak untung. Bila tak ada untung, macam mana nak backup kita punya ekonomi? Macam mana kita nak apa orang kata ekonomi keluarga kita nak kukuh? Sebab tu mungkin bila mula-mula berniaga ni, kita akan rasakan family first. Okay, ingat. Bila mula-mula nak berniaga, tak kisahlah apa-apa lapangan pun, kalau kita tak ada rasa nak berkorban diri untuk belajar, untuk berkorban untuk bisnes kita, macam mana kita nak backup kita punya keluarga, macam mana kita nak jaga, kita nak ubah taraf hidup keluarga kita. Sebab tu, tahun pertama, tolonglah sacrifice kita punya honeymoon tu. Bukannya tak boleh honeymoon, boleh. Honeymoon kita time kita sharing ke, kat rumah ke, itu honeymoon lah. Tapi first thing first, memang kena orang kata berkorban dulu, baru rasa hasil tu lain macam. Dia tak boleh buat separuh-separuh. Honeymoon buat. Oh no, jangan macam tu. Biasakan untuk kita berkorban dulu, untuk kita memberi dulu. Okay? So tiga elemen ni, tiga elemen ni kita kena letak dalam diri dah. Okay? Kalau nak untung, kena buat sale. Kalau nak buat sale, kena belajar promote. Kena belajar memikat. Gitu. Okay? Okay. Tengok, kalau kita tak nak belajar lagi, kita tak nak aware tentang online marketing ni, apa yang akan berlaku? Of course, kita tak ada sale tadi, tak ada jualan. Lepas tak ada jualan, confirm tak ada income. Macam mana nak makan? Kan? Lepas tu, macam mana kita nak tolong downline kita? Kita pun tak boleh nak buat sale. Downline kita pandai-pandai call lah. Ni kan business call. Oh, jangan macam tu. Kita ni business berjemaah tau, berniaga. Kita berniaga bersama kumpulan. Kita jangan orang kata untuk diri kita je. Kena fikir, ya Allah, ni Allah dah hantar aku ni downline yang best-best, yang baik-baik, yang mudah diurus. Apa kita punya inisiatif untuk bagi dia kekal dalam kolam tu. Orang kata biar dia bahagia je duduk dalam grup WhatsApp tu. Macam apa downline Kak Sibim Ezalin cakap apa tu. Jadikan grup WhatsApp tu adalah macam rumahku, syurgaku. Adik-beradik tak bertegur. Rasa macam mana kan? Macam sebab tu kena ubah dah kita punya apa aura, kita punya energi, kita punya usaha. Duduk dalam grup WhatsApp tu, hari ni aku nak bagi sesuatu. Walaupun sepotong ayat ke, orang kata bagi kebahagiaan tu pun dah jadi punca rezeki untuk kita tau. Rahsia kita dapat rezeki ni adalah daripada kuncinya ada apa tau? Daripada kita membahagiakan orang lain. Korang bahagiakan customer korang, dia beli tak dengan korang? Sebab tu sangat-sangat mustahak tau, membahagiakan. Macam tu, okay? Malam ni kita package tazkirah sekali. Okay, bila kita tak boleh nak tolak downline, tengok apa berlaku. Kita punya rangkaian tak berkembang. Kita tak ada result tau. Rasa penat tak bila berniaga tak ada result ni? Penat kan? Sebab tu, untungnya, kita kena berguru satu, kita kena belajar ilmu-ilmu macam ni supaya kita punya rangkaian boleh berkembang. Dan sekarang ni sebenarnya kita meleverage lah. Mungkin kita baru masuk kan, tak pandai nak cakap. Bawa dia orang masuk kelas, leverage speaker-speaker yang ada pengalaman, dah ada ilmu, dah ada apa orang kata hasil kejayaan tu untuk tunjukkan dia orang, untuk buka minda tu. Ya Allah, boleh buatlah benda ala ni. Walaupun kita suri rumah, walaupun kita siapa, tak kisahlah buat part time ke, long time ke. Long time, tak kisah. Okay? Nampak tak? Nampak tak flow dia ni? Kena rasa sakit tau kalau kita tak nak buat marketing, belajar online marketing ni. Okay, so ada dua perbezaan sales dengan marketing. Ni kita kena beri pendedahan dulu. Sales tu apa, marketing tu apa. Sales tu penting tau. Dalam perniagaan ni, nadi dia apa? Nadi dia marketing ke, nadi dia sale? Nadi Nadi perniagaan tu adalah sale. Sebab kat situ ada keuntungan. Sebab tu mustahak kita kena jaga dua-dua benda ni. Apa dia? Sales tu apa? Lebih kepada jualan lah. Jual, close. Berapa kuantiti apa semua kan. Tapi kalau marketing, dia lebih kepada macam market analysis lah. Contohlah kan, kita sekarang ni dekat dalam taman kita tu, pasaran apa yang boleh orang kata mematchingkan kehendak dia orang tu. Okay? Dan bila sales ni biasanya dia take care pasal produk je. Macam Najah dulu berniaga, Najah tak fikir sangat tentang marketing yang kau-kau tau. Najah just fikir ada produk yang boleh dijual, boleh close sale untuk dapat untung. Tapi Najah tak fikir sebab kita peniaga kecil, kita tak fikir sangat tentang marketing tau. Rupa-rupanya marketing ni memang kebaikan jangka masa panjang. So marketing dia akan buat apa tau? Apa yang pelanggan perlu. Betul tak kita ni, korang perasan tak kita boleh dapat rezeki dengan
menyelesaikan masalah orang. Macam kita jual produk yang terdesak ni lah, bukan produk shop sendiri. Produk shop sendiri ni kita je yang suka, orang lain belum tentu suka. Tapi kalau kita tengok dekat daripada marketing punya scope ni, kita rupanya mengkaji apa keperluan pelanggan, apa yang orang kata mendesakkan pelanggan tu untuk memang ambil korang punya produk. Okay, dan sales ni macam Najah cakap tadi, dia lebih kepada kuantiti, berapa volume So sebelum tu korang bayangkan betapa untungnya kita ni buat bisnes yang orang kata networking business. Macam Najah dulu, Najah meniaga kedai runcit, Najah kena pegang volume tau untuk dapat sesuatu keuntungan. Katakanlah Najah nak dapat income 10,000. So kena make sure tudung yang Najah jual ni kena ada berapa tau. Kena mau ambil pukal. So agak sangat-sangat risiko lah. Nak dapatkan orang kata income 1 juta tu, berapa banyak kita nak menggunakan tenaga kan. Dengan dia punya dia punya overhead lagi, dia punya modal lagi, macam-macam benda nak fikir. Tapi dekat Forever, ya Allah, kita untung, kita buat business networking ni, kita untung daripada duit orang lain, betul tak? Kita berniaga pasal hujah, kita yakinkan dia, kita upgrade ilmu kita, then dia membeli, kita pun dapat untung. Berbeza macam Najah berniaga dulu, kena keluar duit sendiri dulu tau. Tapi kalau buat networking business ni, kita belajar-belajar cakap je, close lah VIP, RM455. Siapa nak bagi kan? Okay. So, dekat marketing juga kita dah kena cakna tentang strategi penasaran. Penasaran. Ada orang Jawa kat sini. Penasaran ni macam bagi orang tu sembelit tau. Dia nak tahu juga. Macam tu lah. Kita kena belajar dah teknik-teknik. Orang kata penasaran. Curiosity. Orang nak tahu lagi. Jangan semua kita bagi. Dia kena bagi, orang kata step by step lah. Macam gitu, okay? Okay, apa lagi tentang sales? Dia jangka masa pendek tau. Kalau korang tak jual ni, tak ada jualan, memang tak ada income, betul tak? Tapi kalau marketing ni, dia punya efek dia sangat jangka masa panjang. Macam korang dah buat branding, korang perasan tak? Macam apa company yang sama je produk dia, tapi dia pakai brand lain, tapi dia still hidup sampai sekarang, dia still boleh berniaga. Sebab tu mustahaknya kita kena belajar macam mana nak marketing ni. Okay? Dan sales pula, dia kena bertindak aja. Tak ada tindakan, tak ada close sale, memang tak ada income. Okay? Tapi kalau marketing ni, kita smart sikit. Smart. Kita follow je orang yang dah berjaya cara dia buat marketing kan. Korang akan nampak. Korang dah nampak dah. Korang boleh dapat ilham. Ting. Okay, macam mana nak bagi kita tidur pun kita punya income masuk. Contohnya macam kita belajar pasal YouTube nanti ni. Okay? Mana-mana kita punya customer bukan dekat kampung kita sahaja tau. Tapi kita orang kata Blue Ocean punya audience. Blue Ocean ni korang bayangkan dalam satu globe kita ni berapa banyak lautan, berapa banyak cecair. Macam tu lah korang punya audience, korang punya rezeki nanti. Kena belajar. Serius ke? Okay. Sales ni dia akan fikir pasal untung. Berapa untung. Tapi kalau marketing beza. Berapa nak labur. Okay. Investment. Sebab dia kena menginvest dulu, melabur dulu, baru dapat pulangan. Okay? So dah jelas sales apa, marketing apa. Okay? So yang penting marketing ni korang kena branding kau. Mungkin kadang-kadang kita tak tahu kan, alah kita ni ada ke USP sendiri, ada ke keunikan kita. Tak payah pening-pening, korang buat je cara korang. Itu branding korang lah tu. Cuma kita tambah baik. Okay? Sebab marketing online ni dia bukan macam kita belajar dekat buku spesifik tau. Dia kena memang try and error. Macam Najah dulu nak cakap, ingat berani. Pak dengan slang-slang Jawa ni, ingat orang putih nak dengar. So kita kena tambah baik lah, kena perbaiki kan macam tu. Okay? So nampak tak ni? Korang dah order ke pagi tadi? Okay, nampak tak? Kita punya branding yang orang kata gah dekat mata dunia ni. Diorang jual produk apa daripada dulu dia wujud sampai sekarang? Produk dia sama tak? Sama kan? Tapi macam mana dia boleh survive, boleh hidup? Jual beka je tapi still daripada sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang, boleh orang kata meletup-letup, boleh tambah dia punya cawangan seluruh dunia. Sebab apa? Sebab marketing tu. Sebab tu kena belajar marketing. Kita kena belajar marketing. Ya? Okay. So, kita ni sekarang ni nak belajar online marketing tau. Online marketing ni, dia ada platform-platform dia. Bukan sekadar internet. Tapi inilah yang Najah suka sangat tengok statistik ni. Korang tengok dalam dunia kita ni ada berapa bilion manusia? 7.8 bilion. Bilion tau. Okay? 7.8 bilion tu hampir separuh menggunakan internet ataupun menggunakan online ni untuk menjalani kehidupan. Macam kita nak buat entertainment, kita nak cari ilmu, kita nak belajar apa semua. So korang tengok paling tinggi kat mana? So korang dah nampak clue-clue dia. Kat mana korang kena ada? Korang kat dalam ni ada tak lagi yang belum ada Facebook?
Kita tak perlu nak set up benda ni. Semua dah ada dah. Tinggal install je. Siapa yang belum ada Facebook, kena buat Facebook. Sebab kat sini memang orang paling ramai kat sini. Dan bila ramai orang, potensi untuk orang nampak korang untuk close sale sangat tinggi. Jangan duduk dekat tempat yang orang tak ada. Jual dah beria ni, dah ada semua banting apa semua kan. Tapi kenapa tak ada orang? Rupanya kita salah. Menjual di tempat yang salah lah. So nampak ni. Facebook memang dah kena ada. YouTube memang dah kena ada. Ini Messenger Najah suka. Sebab dia memang tak payah nak simpan storage dekat handset kita kan. Tapi dia still ada walaupun dah bertahun-tahun orang tu WhatsApp kita. Messenger kita. Yang ini Instagram. So nanti Najah nak tekankan ni Facebook, YouTube, Instagram sikit dengan TikTok. TikTok. TikTok best. Okay? Okay. Yang tadi platform. So make sure korang dah ada platform-platform tu. Yang ini berapa kekerapan orang, berapa percentage kita seorang ni yang menggunakan media sosial. Berapa dalam ni, korang yang dalam ni ada YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada. 4 benda penting sekarang ni. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Siapa yang dah ada 4-4 ni tahniah. Okay? Sebab kat sini memang orang sedang bertumpu. Diorang bukan, apa orang kata, tempat orang bersukaria. Apa orang kata, mencari release station, cari maklumat. Okay? So, bayangkan kalau korang tak close dekat YouTube, korang ada backup. Boleh Instagram, Facebook. So, elemen-elemen ni yang kita kena nampak tau. Kena fokus lah. Fokus satu benda lah. Mungkin sekarang ni korang Facebook belum, orang kata kawan pun belum ramai. Korang fokus tu dulu. Satu-satu. Jangan semua korang buat nanti selamat Hari Raya. So first Facebook, priority Facebook dulu. Nanti kita repair macam mana Facebook tu nak kasih dia cun. Lepas tu YouTube. Lepas tu Instagram. Instagram dengan TikTok ni sebenarnya lebih kurang je tau. Dia ada video-video viral apa semua tu kan. Tapi itulah kita tengok siapa pengguna dia. Kalau macam Facebook ni kita tengok yang menggunakan Facebook ni orang-orang yang orang kata ada kuasa membeli. Kalau TikTok ni kan anak Najah yang tak belum pandai pegang duit tu pun duduk kat TikTok. So kita nak kena alert lah. Siapa yang ada kuasa membeli sekarang ni. Okay. So nampak ni. Yang ni pun kena tengok juga ni. Macam tu. Okay. Ini rantaian bisnes online. Kena tengok. Kita sekarang ni nak menjala ni. The blue ocean kita ni. Market kita ni kat mana tau? First Instagram. So kena tengok-tengok dah Instagram tu macam mana. YouTube. TikTok. Ini antara tempat-tempat yang biasa korang akan close sale. Macam Najah sekarang ni, bila pandemik, Alhamdulillah YouTube sahaja. Hari-hari Alhamdulillah memang, tak adalah hari-hari. Dulu memang hari-hari. Sekarang ni sebab kita, tu Najah nak cakap dia tak boleh terlalu selesa. Dan 4 ni, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Okay. Ini tempat kita menjala, mencari rezeki. Mencari rezeki. Dekat Facebook ni, tu yang Najah cakap tadi, ada Messenger. Korang dah install belum Messenger? Jangan nanti orang dah terdesak nak beli, korang tak ada Messenger, dia orang message korang, tak dapat notification. Dah 2 tahun buat forever, beli handset baru nampak. Ya Allah, banyaknya request message kat sini. Kena hati-hati sebab sekarang ni orang nak cepat je. Kalau Najah suka message dekat Messenger ni. Sebab apa? Notification dia kuat. So kalau WhatsApp kan kadang-kadang dia macam memang entah WhatsApp siapa-siapa je, kita tak rasa benda tu penting nak tengok. Tapi bila Messenger, ting ting ting, orang siapa ni. Okay? So kena gunakan segala deria rasa yang boleh diaktifkan tu, korang kena gunakan. Okay? Notification dia kuat, kekal. So tak payah nak pandai-pandai, nak padam-padam. Okay? Lepas dia kawasan menjala ni, kita akan bawa ke mana? Kita akan bawa ke WhatsApp. Betul tak? Sebab tu WhatsApp ni sangat penting. Siapa yang pernah guna WhatsApp business, Najah dulu guna juga tau. Tapi asyik dia bukan hang lah, dia macam kena block sebab kita berniaga kot. So Najah pakai WhatsApp biasa je. Okay? Okay, so nampak ni, dia punya hala tuju dia. Dah menjala ni, kita memang kena bawa pergi WhatsApp. Sebab WhatsApp ni dia ada seni dia pula. Bila dekat personal WhatsApp ni, kita kat sini lah kita orang kata nak matching, nak closing dia. Dan WhatsApp ni sangat penting sebab bukan semata-mata untuk kita close by volume lah, seorang, 2 orang, 3 orang, tak. Kita boleh buat group kan. Group tu lah sebenarnya macam kolam kita tadi. Kita ni kadang-kadang pening tau. Kenapa customer tak ada. Tapi rupanya dalam WhatsApp group kita dah beratus orang dah Allah dah bagi dah. Kita tinggal kena belajar jaga je. Kena belajar sabar. Belajar dan jaga. Sabar, jaga. Okay. Selain daripada personal dan group WhatsApp ni, kita ada WhatsApp status. WhatsApp status ni pun best. WhatsApp status ni walaupun dia punya orang kata 24 jam je nampak kita punya iklan, dia 30 saat je biasanya kan. Tapi kat situ sebenarnya memang nak bagi pacak, nak bagi pasak, nak bagi pasang, bagi anchor, nak bagi hook diorang ni untuk
Kalau nampak botol kuning ke ataupun nampak je korang punya status tu, itu korang lah. Maksudnya kat situ sebenarnya kita boleh pegang dia orang siap-siap tau. Sebab macam Najah ni, kita kadang-kadang nak paksa orang kan macam belum pandai lagi tau. Tapi apa yang kita ada adalah bagaimana nak bagi kita ni gentayangan dekat orang-orang ni. Gentayangan ni maksudnya bagi macam ni bagi orang memang akan ingat kita je. Dia punya tips dia macam contohlah kan, anak kita ni, dia adalah anak kita macam biasa kan. Tapi kalau dia lalu depan korang 16 kali pakai baju warna lain-lain, korang akan mula rasa nak bagi perhatian tak kat dia. Sebab itulah macam kita juga berniaga. Jual botol aloe vera, benda yang sama. Tapi cara kita pelbagaikan tu, botol kuning ni lagi, macam ni, botol kuning. Semua method ni korang boleh gunakan, boleh promokan untuk nampakkan apa bisnes kita. Macam mana orang kata nak bagi kita, orang tu datang pada kita dengan sendirilah. Tak adalah kita nak cari-cari orang sangat kan. Okay. So WhatsApp ni nak bagi dia cantik, orang kata nak bagi smooth dia punya, orang kata nak jawab PM apa semua kan, korang kena ada bank tau. Bank dia apa? Telegram. Telegram ni korang ada tak? Telegram ni pun sangat penting. Telegram ni Najah suka sebab kalau korang punya handset hang ke apa ke kan, kita pakai handset lain ke, maklumat yang ada kat Telegram tu still akan wujud bila kita tukar handset tu. Dan mesej yang lama-lama pun ada. Memang sangat best. Boleh letak simpan data yang besar-besar. Najah biasa Telegram ni sangat-sangat mustahil lah. Apa receipt ke, apa skema jawapan ke, Najah akan sumbat dekat sana. Buat group by group. Okay. So ni, korang dah kena tengok ni. Ada tak semua elemen-elemen ni? Kalau ada elemen ni, mesej ni insyaAllah lah. Dia memudahkan kerja kita meng-closing satu. Apa orang kata, simpan kita punya data-data penting tu lah. Okay. Okay. Pukul 9. Rasa macam dah pukul 10 je. Okay. Ini sebelum kita nak buat rantaian bisnes yang best tadi kan, dia kena ada resepi dia, kena ada bahan-bahan dia, kena ada senjata dia. So kena make sure bila kita cerita pasal online ni, ni first paling mustahil lah ni, data internet. Data internet kena laju dan besar. Macam Najah mula-mula pindah taman baru ni rasa macam nak meleleh air mata. Ya Allah lah, yang tak wujud ke apa ni. Macam memang cabaran tau. Tapi ingat bila kita ada satu cubaan macam tu, Allah biasanya kan, dia bagi hadiah macam tu lah. Kita rasa macam menyusahkan tapi sebenarnya ya Allah, bila kita istighfar balik, kita tengok balik, rupanya Allah nak bagi ilham. Barulah bila kita duduk kat taman baru ni macam tak ada lain kan, barulah Najah belajar apa tau. Rupanya ada wujud namanya router, apa wifi lah apa. Barulah kita ambil kisah. Okay, ada router. Sekarang ni alhamdulillah tau, router Najah tu dah siap. Biasa kita beli router dia ada macam ni kan. Router Najah tu, dia punya ni kita orang buka, ada satu budak yang baik tu, dia letak wire tu sampai atas bumbung. So alhamdulillah lah, dia siap. Dia punya skill tu sangat-sangat membantu. Dan alhamdulillah, rasa macam lain kat sini smooth je. Syukur banyak. So first, korang memang kena cari internet yang sangat laju. Sebab kita ni, dia kan lagi laju korang, lagi banyak lah income korang boleh buat. So macam nak tahu kita punya line laju tak laju, korang pergi download ni, speed test punya apa, ataupun dekat Google pun boleh, speed test, open signal. Dekat software ni, apps ni, korang boleh tengok tau telco apa yang tinggi kat situ. So korang boleh lah cuba-cuba. Macam Najah dulu ada U-Mobile, Maxis, Celcom, Digi semua. Selagi ni sebab kita tahu kita berniaga online kan, kena invest lah, kena invest. Jangan takut-takut. Dia takut tak invest bila kita nak berniaga tapi platform kita tak smooth. Macam mana kan? Kesian orang dah tunggu-tunggu. Okay, pertama tadi data internet. Kedua storage, kena ada handset. Handset ni, ini macam kedai kita tau. Kedai nak kena besar, nak kena bersih, nak kena cepat kan. So kalau macam online, kita kena ada handset yang memang storage kau punya. Macam Najah beli Oppo, dia punya dia punya SD card dia ada storage. Maksudnya memang besar lah, kena cari yang besar. Sebab nanti tak payah nak pening-pening nak cari hang-hang punya handset ke kan. Kena invest satu handset yang storage besar dan laju. Okay. Dan yang ketiga, bahan-bahannya adalah bank ilmu kita. Ya Allah, ini yang beginner-beginner ni, ya Allah, tolonglah masuk dekat ni Forever Update ni dengan Forever Living Product Malaysia. Hari-hari bukannya satu bahan tau Forever buatkan, sampai 3-4 bahan. Ada copywriting, ada poster yang sangat cantik. Ya Allah, kalau macam dulu Najah mula-mula nak buat Forever ni kan, kita nak belajar Canva lah, belajar apa kan, nak belajar, nak edit-edit lagi overclay pula. Tapi sekarang punyalah HQ, ya Allah baiknya. Sangat-sangat best. Kita dah ada bukan setakat produk yang melecun tau packaging dia, tapi poster dia. Nampak tak korang, kita kena leverage tau. Kita kena
menghargai apa usaha HQ dah ni. Dah sebab dia nak bagi kita untung pun, bukannya untuk HQ kan, untuk diri kita sebenarnya. Okay, so mustahak kena follow See First, favorite kan Forever Living Product Malaysia. Telegram Forever Update ni. Ini memang lagi satu Najah nak ingatkan, korang kena alert dengan dua bank ilmu ni. Lagi cepat korang sampaikan ilmu dekat kolam-kolam renang, kolam ikan kita, lagi cepat dia akan tahu dan lagi cepat hasil dia. Sebab tu kena fast action. Korang percaya tak, biasanya kenapa dia punya group tu kadang-kadang orang kata bertahan lama, sebab dia ada info, ada input yang up to date dan best. Okay, gitu. Okay, satu lagi yang kita kena invest. Ni biasa yang dah leader. Biasa Najah tiap-tiap bulan kan biasa kita ni gatal nak menyoping kan. Reward diri kan. Najah suka reward tentang bisnes. Yang penting, yang inilah yang mustahak bila kita buat bisnes online. Handphone nak kena power. Power laptop. Laptop ni sebab kita nak coaching, nak buat Zoom apa semua kan. Takkan nak tengok report pakai handset. Dah kena ada letak big Y tu. Aku nak laptop yang ni. Macam Najah pakai Dell. Memang Alhamdulillah dah berapa tahun pakai ni. Alhamdulillah ada sihat walafiat. Lepas tu kena ada printer. Printer ni bestnya bila kita nak print slide ke, kita boleh on the spot, kita dah boleh buat. Okay, lepas tu thermal printer. Siapa tahu thermal printer ni? Thermal printer ni ini kan macam kita dah banyak online, kita nak post barang kan, takkan nak tulis satu-satu. Ya Allah, cabarannya. Kita pakai thermal printer ni, pakai sistem masuk je klik, dia akan print. Ya Allah, mudah gila. Router macam tadi tu lah. Sistem Forever to You on pay. Okay, okay dah. Ni baru mukadimah Okay, kau nak tengok siapa yang baru hari pertama korang ada gambar tak? Masuk Forever ni, sebelum masuk siap-siap ambil gambar, sebab kita tak akan tahu tau apa berlaku 2-3 tahun lagi. Ya Allah, ini hari pertama Najah dekat Forever. Nak masuk Forever. Sign up VIP masa tu memang macam tak boleh tidur, biar betik lah Forever ni macam gini. Masa tu nak pegang botol pun malu-malu. Macam ni je. Sebab tu dia sebelum dengan selepas tu sangat best dia punya transformasi. So korang kena simpan momen-momen tu. Okay, so masa ni hari pertama Najah create awareness, siap-siap dah. Jangan malu-malu. Create awareness. Okay, hari pertama kan, Najah VIP 23 Mei 2015. Dah berapa tahun dah ni hari pertama. So hari kedua Najah update dekat Instagram 24 Mei 2015. Nampak ni status Instagram ni, korang tengok ada lagi. Pakai tudung sarung macam ni kan. Macam gitu. Okay, so kenapa Najah buat benda ni? Sebab nak bagi tahu orang lah, macam kita nak kahwin, dia punya adat dia perlu tunang, berisik semua tu kan. Lepas tu kahwin mesti kena buat majlis, kena bagi create awareness tu lah. Kita macam ni lah, kita kahwin dengan Forever, kita kena bagi tahu lah. Macam gitu. Okay, so jangan malu-malu, jangan takut-takut. Tolong, bila ada benda yang tak baik kita fikir, jangan macam itu. Kita istighfar balik, niat yang repair balik niat kita. Saya share ni bukan nak menunjuk. Dia beza tau, menunjuk-nunjuk dengan tunjuk. Kita tunjuk, bukan menunjuk-nunjuk lah gitu. Okay, okay, nampak ni hasilnya hari pertama. Jeng. Setelah 6 tahun. Kan confident, siap tunjuk muka dengan tunjuk produk. So kita akan ada rasa lain macam tau. Dulu kita tak tahu tau, kita tak ada ilmu. Apa botol kuning ni, macam takut-takut je. Sekarang bila orang cerita pasal aloe vera, sini macam kita tak rasa macam sembelit kalau tak share. Betul tak? Kan? Okay, so ini Instagram ni, kalau kita tengok siapa yang belum ada Instagram lah, sila go deh. Instagram ni dia macam TikTok juga tau. Dan dia macam Facebook juga. Nampak ni, dia ada story. Story ni korang boleh, siapa yang dah like kita kan, follow kita, dia akan nampak lah. Macam ni. Ni Najah punya downline Nur Fazli ni. Dia sangat kreatif. Korang pergi tengok dia punya Instagram. Sangat kreatif. Dia dengan anak-anak dia memang rajin. Sangat best. Sangat rajin. Okay. Dan dia pernah cakap, dia rasa bersyukur bila PKP ni dia kenal Forever tau. Sebab bayangkan kalau dia tak buat Forever time PKP ni, apa dia nak buat? Agak macam apa blur-blur kan. Tapi bila dengan Forever ni, hari-hari excited, ada benda je dia nak buat. Okay, nampak ni Kak Yus pun kau-kau dia punya marketing. Okay, so nampak ni dekat dalam Instagram pun dia baru buat juga kan, ada Reels ni. Reels ni macam TikTok jugalah. Kalau korang tengok, dia ada for you, nampak boleh like, boleh komen, boleh share, ada lagu-lagu juga. So dia macam TikTok. Okay, ni Forever UK ni. So nampak tak Instagram punya ni. Lepas Instagram dah nampak kan macam mana nak buat Instagram tu. Korang tiru je dulu. Lepas tu YouTube ni pun mustahak. YouTube ni ya Allah, bila time pandemik ni memang Najah dapat close
majoritinya sekarang ni YouTube lah. Sebab kita nak meminang orang kan, dia macam ambil masa close kan. Tapi kalau kat YouTube ni biasanya dia datang sendiri. Datang sendiri sebab apa? Sebab kita dah tanam siap-siap video-video dekat YouTube tu kau-kau. Korang kena pastikan YouTube, siapa yang rasa tak ada akaun YouTube tapi korang dah boleh tengok YouTube dalam handset, maksudnya korang memang ada akaun YouTube. Korang pergi kat YouTube tu, repair balik gambar biar gambar yang orang wujud, jangan gambar kucing. Nanti sebab orang yang nak datang dengan kita ni adalah orang yang tak kenal kita pun. So kita nak kena create branding kita, nak kena build up kita punya, apa orang kata, bagi dia percaya untuk beli dengan kita. So kat sini ni at least siapa yang dah ada YouTube ni tolonglah masukkan apa-apa video testimoni ke educate apa semua tu dalam 50 video. Sehari kalau upload 10 hari dah 20 video dah. So kena fokus lah minggu ni gerak kerja apa. Jangan sampai tak buat kerja. Sebab banyak ni nak ajak Instagram lah tadi, Facebook, YouTube. Korang kena fokus dulu. Jangan cacah marah sangat. Nanti dah bila buat benda yang tak happy dah tak nak buat. Sebab tu ini adalah lubuk tau. Korang kena guna lah. YouTube ni ya Allah. Tengok macam ni. Najah mula-mula takut sebab video Najah dalam handset tu hang ke hilang apa kan. So macam mana terfikir macam mana nak bagi tak hilang. Ting dapat ilham. Oh YouTube. So alhamdulillah dah banyak dah sangat. So korang boleh ni je. Kalau tak tahu macam nak download video kat YouTube ni, korang google le. Cara download video dari YouTube. Lepas tu upload balik kat korang punya YouTube. Siap-siap tulis nombor telefon. Sebab kita ni buat business service. Business service kena mudahkan orang cari kita. Kalau macam Najah kan, mungkin kadang-kadang kita dah ramai anak ni, kita tak alert dengan online ni. Dia dah tahu dah rumah kita kat mana. Macam tu lah. Tak kisahlah Najah tengok buat apa pun. Ting tong. Macam tu lah. Yang penting korang kena mudahkan orang cari kita. Sebab produk terdesak ni, ya Allah, 24 jam tu biasanya. Okay? YouTube ni sangat penting untuk educate pelanggan kita. Lagi satu, bila Najah kan dapat close daripada YouTube, Najah dah rasa lega. Sebab lagi-lagi kalau dia pagi-pagi dia dah mesej. Biasanya malam tu dia sembelit tak boleh tidur. Dia mesti tengok siap-siap. Budak ni banyaknya share pasal testimoni ada. Pasal macam-macam benda tentang Forever ni memang kau dah ada dalam tu. So besok tu dia dah tak ada tanya sangat tau. Dia dah tak ada tanya sangat. Ini bagus untuk ni tak? Ni bagus untuk ni tak? Tak. Biasanya dia akan tanya berapa, kat mana nak dapat. So berapa tu jangan bagi jawapan dia straight to the point harga jual. Kalau korang dah VIP, bagi 3 harga siap-siap. Najah macam mana nak dapat yang lagi murah tu? Sekarang ni korang yang meniaga tau. Korang kena tegas, kena bagi harga ikut dia punya status lah. Jangan bagi harga murah. Nanti harga murah, next dia tak nak jadi ahli. Macam tu lah. Okay, so bagus ni YouTube ni untuk educate orang tu. Bila dia dah WhatsApp kita, memang dah insyaAllah 90% mesti closing punya. Okay. Okay, kena masukkan. Kalau tengok belum ada 20-30 video, ya Allah, tolonglah cari lagi. Okay, so nampak tak? Bila kita educate siap-siap orang kan, dia dah tak tanya, aduh, kesan sampingan ke apa ke, macam tu. So hari ke-8, nampak ni, seminggu ni macam-macam nak buat tau. Sebab tak boleh tidur tadi dengar GP. Jadi betul ke income dia sebulan, setahun gaji kita kerja logistik? Ya Allah, rupanya betul. So kena buat lah. Okay, so nampak ni, 31 bulan Mei, kosong view. Maksud tak ada intention kan nak tunjuk orang. Tapi apa berlaku yang tadi Najah tengok dah hampir nampak ni 343,000 macam ni. Ni tengok ni Najah ni 31 Mei, nampak ni viewer dia, Allahu Akbar. Mana tahu jadi ladang pahala. Sebab itulah YouTube ke Facebook ke sebenarnya kan boleh jadi ladang sebesar-besar pahala untuk kita tau. Tapi kena hati-hati tau. Sebab tu kita ni bila online ni, Blue Ocean punya marketing ni, kena hati-hatilah, kena selalu apa orang kata, tengok balik aku punya ni mendatangkan kebaikan ke ataupun sebaliknya. Okay? So nampak ni rezeki kan, kita nak share pasal Forever, nak share untuk kita sebenarnya. Tapi nampak rezeki pula YouTube bagi duit. Dapatlah merasa duit USD daripada mana Mana dah tu, bank apa dah. Dah selamat raya dah. Okay? Okay dah. Okay, ni tips dekat YouTube. Macam Najah cakap tadi, kena guna nama korang. Nama yang senang lah. Jangan nama panjang kan. Sampai ni Najah Hamdan ke, bagi 2 atau 3 nama perkataan tu. Okay. Lepas tu nampak ni, kena bestnya dekat YouTube ni, korang boleh closing besar tau. Kalau korang just upload demo aloe vera, demo artiksi, biasanya kita akan close sebotol 2 je. Mungkin orang nak cuba-cuba je. Next dia nak cuba, bila dia nampak jiran dia dah jual benda yang sama, dia tak akan cari kita dah. Dia akan cari orang tu. Sebab tu mustahak kena kau lah kita pegang dia. Lepas tu testimoni macam ini ni, kita boleh closing set lagi besar. Macam tu. Dan sebenarnya HQ kan ada buat video kan, upload je. Rajin-rajin kan. Sebab dalam Google tu, kalau contoh orang tu cari
testimoni kencing manis. Kalau kita rajin aktifkan kita punya YouTube, kita punya potensi iklan-iklan kita yang kita up tu akan up kat dia punya yang pencarian tu, insya-Allah. Sebab tu kena, jangan orang kata, jangan biarkan dia bersarang. Macam tu. Okay, YouTube okay. Ni Facebook. Facebook ni pun kalau kita tengok dia sama je. Dia ada story dia. Kan? Lepas tu ada yang ni untuk shopping, marketplace dia, ada untuk group-group. Group-group ni dulu masa Najah tak pandai FB Ads, tak pandai marketing ni lah. Najah ada ilmu apa tau, share dekat group-group je. Najah buat macam mana? Contoh demo aloe vera gel tu, pagi Najah share 10 group. Group apa? Najah akan attention lebih kepada group-group macam penduduk ke, yang orang kata dia free. Boleh bisnes, boleh cerita, boleh apa semua macam tu. Nak tahu group-group apa? Korang boleh search dekat sini ni. Search contoh penduduk. Nanti tekan ni ada akan keluar lah group apa semua. So korang boleh join. Kena tengok. Okay, so ingat tau, Facebook ni memang daripada dulu sampai sekarang kan, dia tak macam Friendster. Friendster dah macam dah tak wujud kan, tapi Facebook still wujud. So kita kena gunakan benda ni. Sini memang lubuk duit tau. Lagi satu, personal Facebook ni dia tempat kita bersosial. So jangan terlalu hard sell. Terlalu hard sell nanti just scroll je. Lagilah sekarang ni macam Najah pun sendiri, kalau Najah nampak sangat banyak tulisan, Najah malas nak baca. Sebab tu kena main elemen gambar, elemen video, suara, macam tu. Kena berani sikit buat live. Macam Najah punya leader ajar Kak Dayah, dia cakap apa tau, kalau tak gerti sangat cakap, korang buka je lah live tu, korang tengah packing barang, tak payah cakap, korang buka lagu. Macam tu. Nampak tak? Seronok tau benda-benda macam ni. Ni journey kita nak jadi orang kata nak close sale tu, nak cari rezeki. So ni tips bila dekat Facebook. Kawan yang tak ada, kadang-kadang dia kata Najah, kita dah buat iklan banyak lah, tak ada orang pun like, komen. Rupanya kawan dia baru 200-300 orang. 200-300 orang tu, kalau kita post kita punya posting, tak semua yang 200-300 orang tu akan nampak. Dia biasanya 1%, 2% je nampak tau. Sebab tu kena tambah lagi kawan. Kawan ni janganlah tambah yang bukan-bukan. Tambah kawan yang berpotensi. Kawan lorong ke, kawan taman ke kan, yang kita biasanya ada connection kat situ. Boleh ada prospek lah. Macam sekarang ni husband Najah dah berhenti. Bila dia berhenti kan, rupanya kawan-kawan dia ni dah mula alert tau. Dulu dia bekerja, sekarang dia buat apa, duduk rumah je. So ramai lagi yang dia dapat close lah. Korang kena gunakan tu. Okay, kawan kena ramai. Sebab ini Najah nak cerita pasal personal Facebook. Kalau page nanti dia lagi banyak cerita tau. So kita fokus dekat benda yang orang kata senang-senang ni, tapi memang boleh, kau boleh buat duit. Okay. So kawan mesti kena ramai. Lepas tu profile tu kasihlah comel sikit. Sekarang banyak sangat apps yang best-best. Pakai kemas sikit. Lepas tu korang carilah tutorial-tutorial yang best-best. Comel-comel sini. Kasih kita punya Facebook tu macam rumah yang seronoknya nak explore. Ini siap-siap ni bagi biodata diri. Dulu kan korang suka buat biodata. Ni buat biodata. Siapa diri kita kan. Tengok. Bila kita aktif memberi, insya-Allah tau banyak rezeki datang. Okay, ingat. Kat personal Facebook ni adalah orang-orang yang orang kata kawan-kawan kita yang biasanya dia tak suka sangat tentang bisnes. So macam mana kita nak masuk jarum tu kan? Kita kena ni lah sikit-sikit macam mungkin tentang motivasi, tentang inspirasi ke, aktiviti kita ke, kehidupan kita ke. So secara tak langsung sebenarnya tu adalah soft sell untuk kita tangkap dia. Kat situ lagi Facebook kan. Hari ni Najah pagi-pagi dia memang ada video motivasi. Nanti dia akan suka copy ke kan. Secara tak langsung bila dia copy paste tu, dia akan nampak apa aktiviti kita tau. Lagi-lagi time pandemik ni kan, ya Allah, dah nampak banyak sangat bukti tentang testimoni COVID tu kan. Apa lagi? Bismillah lah. Tahu rasa bersalah tak kalau korang dah tahu benda yang bagus ni korang tak share? Tak rasa berdosa ke? Kesian tau orang lain tu bila dah kena COVID ni terseksa tengok kan. Kenalah dia rasa ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana tapi aku buat je. Macam tu. Okay? Satu lagi ni yang teknik rainbow ni yang Najah cakap tadi, share ke group-group. Korang dah kena rajin tangan. Ya Allah, benda ni 10 minit, tak sampai 10 minit, 5 minit dah siap sebenarnya. Rajin tak rajin je. Kena create awareness ni. Marketing ni kan orang kata menguar-warkan. Ni zero marketing. Orang kata tak ada keluar cost tau. Tak ada kena bayar kat Facebook pun. Free je. Potential customer dia kita boleh letak. Contoh kalau korang business punya video kan, korang share dekat grup-grup yang buat business. Mesti ada punya. Banyak sangat grup dekat Facebook tu. Berjuta-juta orang. 15 juta rakyat Malaysia ada 32 juta yang menggunakan Facebook separuh 15 juta tau. So mana tahu Allah bagi 1% pun oi terbaik. Kan? Okay? Lepas tu bila kita dah pergi dekat Facebook, biasanya kita akan bagi pasal WhatsApp lah tadi kan. Yang ini satu lagi WhatsApp status. Okay, WhatsApp status ni biasanya yang sekejap je. Orang sekarang suka yang orang kata cepat.
tak payah leceh-leceh. Sekejap nampak apa benda kita nak bagi tahu. So macam ni Najah santai-santai je letak gambar ke. Sehari ni korang letaklah yang iklan, jangan semua produk muntah darah nanti. Just macam aktiviti ke, nampak ni parcel sampai, apa buat talk ke, apa ilmu sikit ke kan. Nampak yang view sangat, InsyaAllah ramai lah ni. Tapi caranya nak bagi ramai orang tengok dekat WhatsApp status kita ni, kita make sure kita save nombor dia, dia save nombor kita. Sebab tu macam Najah, kalau Najah beli apa guna DHL ke apa ke kan, budak-budak yang tolong hantar barang tu, Najah akan siap-siap save nombor dia. Dia pun biasanya dia akan save nombor kita lah. So itulah sebenarnya potensi eagle kita akan datang. Yang ni rajin ni. Korang jangan ampai-ampai biar gini, 100 view, biarkan, jangan. Korang tengok dekat viewers tu, siapa yang tengok. So bila korang tengok, hari-hari aku update, mesti dia tengok aku punya status. So dekat Facebook kita main peranan lah. Komen-komen dia kan, matching-matching dengan dia. Lama-lama, Najah, vitamin C kau tu berapa ringgit lah. Okay. Macam kita lah, kita kena rasa macam mana kita nak dilayan. Lagi-lagi dengan stranger kan, dia kadang-kadang dia ada ego dia. Macam tu. So nampak ni, Najah up status macam ni, berdezuk budak ni, terus dia tanya, Kak, dia terus macam menyerah diri tau. Dia terus bagi tahu masalah dia. Kan best macam tu. Sebab tu kita, biarlah orang kata, kau belasah je lah dekat satu WhatsApp tu. Cerita je lah apa-apa pun. Okay. Macam ni lah ni, Najah biasa kongsi ni. Kadang-kadang nanti kan orang yang tak sangka-sangka tu, Najah boleh tak saya nak video ni? Dia tengok, macam dia bagi je. Okay, merapatkan silaturahim. Yang ini sedikit lah tips jawab PM ni. Ni semua dah pakar-pakar kan, dah pakar-pakar closing kan. So tapi ni tips dia lah. Biasanya yang ini kalau tentang dia terus cakap apa penyakit dia, biasanya daripada YouTube. So korang boleh lah rajin-rajin buatlah ikon ni. Budak ni tiba-tiba macam ni. Kan rasa macam okay, rasa dekat je nak cerita lebih lagi. Kenalkan diri dulu kan, bagi mesra-mesra sikit. Ringkas je, jangan 1 jam. Bagi tahu nama, tinggal kat mana, tanya dia balik. Make sure kena ada soalan tanya lah. WhatsApp ni dah terlalu crowded tau. Korang jangan terlalu banyak tulisan. Biasa banyakkan gambar, suara, video. Macam Najah, kalau dapat WhatsApp macam ni, Najah memang suka. Biasanya kalau YouTube ni orangnya dia tak ada Facebook juga. Dia macam orang yang dah berusia. So Najah lebih suka guna video, guna voice note. Bagi dia okay, besok mesti jadi Najah. So nampak ni. Okay, siap-siap buat link korang. Satu lagi, kadang-kadang lagi-lagi bila online ni kita bukan terus closing kan. Korang kena make sure korang walaupun belum closing on time, korang kena dapatkan Facebook dia ke, mesti make sure kita kawan dengan dia terus. Sebab nanti bila dekat Facebook dia nampak, ada lagi dia jual, barulah dia ada duit, dia baru dia terus beli kat kita ke, okay? Okay, dah kira tu. So ni nak masuk TikTok dah. Siapa yang belum ada account TikTok? Tengok follower Najah. Aduh. Okay, TikTok ni banyak resipi dia tau. Nak kacau. Okay. Dah nak habis dah ni. Tapi macam baru awal lagi Okay, siapa yang belum ada account TikTok? Korang dengar ni. Korang yang tak ada account TikTok, cewa. Kita yang tak ada account TikTok ni, ya Allah, boleh mendapat kerugian yang sebesar-besar kerugian tau. Sebab sekarang TikTok mula dah trending, ataupun mula dah orang memang buka handset je TikTok dulu kan. So kita kena ambil tahu dah kenapa mula-mula dah masa Najah nak buat TikTok ni kan. Takutnya ada rasa takut sebab benda tu nampak macam ada joget-joget, benda yang orang kata alamak macam agak lara kan. Tapi rupanya ya Allah, banyak gila benda baik kat TikTok. Banyak sangat. Okay, so siapa yang belum ada TikTok tu, korang tengok ni TikTok. Gambar kena bagi sebab dia punya gambar kecil. So korang kena gambar sebiji macam tu, bagi dia orang nampak. Mungkin nak tak lalat tak nampak kan. So korang buatlah macam gini ke. So okay, ingat macam ni je. Okay, budak tu aku dah kenal. Macam tu. TikTok ni dia lebih kepada branding tau. Kena orang kata create follower. 3 elemen ni, following, follower, likers, dan viewers ni. Benda ni agak, korang yang nak main TikTok ni sesuainya orang yang suka bagi benda banyak-banyak. Suka memberi, rajin bagi ilmu, memang rezeki lah kat sini TikTok ni. Ini boleh jadi ladang pahala korang yang paling besar. Nanti korang tengok bukti-buktinya. Okay, 1K follower dah boleh buat live. Najah belum boleh buat live. So malam ni nak belanja sikit lah. Tolonglah follow ya Najah Hamdan dekat TikTok. TikTok ni korang tengok kat sini sebenarnya dia boleh letak Q&A. Best lah. Yang ni macam biodata sikit. Okay, dia pun boleh link ke Instagram. Ni nampak ni.
video. Tapi sebenarnya kan TikTok ni sebenarnya bagusnya dia meng-create creativity kita untuk buat video benda-benda yang orang kata kreatif tau. Okay. So apa yang ada dalam TikTok ni, ciri-ciri dalam TikTok ni, dia berbentuk video, dia bukan gambar. So sebenarnya kita buat video ni membantu untuk orang kata trusted orang kepada kita tau. Okay. Dan dia sangat simple, laju. Yang jenis malas nak, kadang macam YouTube kan 1 jam nak tengok, biasa tak tengok punya. So kalau TikTok ni orang suka sebab dia simple. Video-video yang kata 15 saat, 30 saat. So benda tu pendek dan padat lah. Okay. Dan dekat sini bahayanya kalau dekat TikTok korang jangan main-main, jangan hard sell. Hard sell nanti dia ada macam ni tau. Ni Najah bagi tahu Kalau korang perasan, kalau korang nampak video yang korang suka, korang tekan ada butang 3 kat tepi tu. Biasanya nak untuk download kan. Dekat situ kalau korang perasan dia ada tulis, dia ada pilih not interested. Bahaya. Kalau kita ni suka sangat menjual, nanti orang suka, nanti orang tahu kan macam mana nak bagi video kita tak nampak naik dekat FYP. Dia akan tekan not interested. So kena hati-hati. Sebab tu TikTok ni kalau tak ramai follower, korang jangan buat hard sell. Bahaya. Bahaya tau. Okay. Dan TikTok ni biasanya orang yang guna dia tak pakai laptop, dia pakai mobile, handset. Sebab tu biasanya video kita tu kita buat apa? Portrait. Okay. Boleh tengok kat mana-mana, tu yang seronok. Sekejap je. Okay. Dan bestnya TikTok ni, dia orang suka apa tau? Itulah FYP tu, for your page tu. Maksudnya yang korang scroll tu, depan tu, itu FYP. Dan bestnya TikTok ni dia unlimited view. Selamat, korang scroll lah sampai bila-bila pun ada keluar je. Tu yang bahaya tu. Sebab tu Najah kalau buat TikTok niat je, ya Allah, aku buka TikTok ni aku nak cari video motivasi. Jumpakanlah sebelum setengah jam aku melayari TikTok ni. Kena pasang niat siap-siap tau, bahaya. TikTok ni boleh menghayalkan tau. Tapi tengok TikTok ni apa bagusnya untuk kita dalam business forever. Ni kita nak belajar forever. Kita kena relate lah TikTok dengan forever. So kalau dekat TikTok ni untuk forever, kalau contoh kita tak tahu kan nak buat video apa ke Sekejap Najah tengok ada letak, Najah tulis tak? Okay. Aduh. Ni tudung ni tadi anak suruh pakai, ibu pakai tudung biru ni matching. Okay. Okay, ini nampak Najah follower tadi 100 lebih. Yang ini follower dia dah 16,000. Kak Miza ni. Okay, siapa belum follow Kak Miza ni, korang kena follow. Okay, ini Hamizah Hamdan. Ni kakak pertama Najah. Okay, Kak Miza ni sebelum Najah cerita pasal TikTok dia ni, dia ni orangnya, dia jenis engineer yang ganas. Tapi dia fast learner. TikTok dia masa sebelum gila-gila TikTok ni, tak adalah gila TikTok. Follower dia sikit je. Dia tak serius sangat tentang TikTok. Sebab dia nampak macam banyak video-video yang seram je kan dalam tu kan. Tapi bila kita belajar tentang TikTok kan, bila kita tahu TikTok ni memang lubuk terbaru lah. Bila Kak Miza belajar, Najah pun belajar, nampak macam mana dia punya pergi ni. Nampak? Okay. Okay. Dan tengok apa, bila kita nak buat konten dekat TikTok ni, okay, dia macam game tau. Kita kena rasa dulu enjoy. Jangan rasa tekanan, Allah tak ada siapa nak like, tak ada siapa nak follow, macam tu lah kan. So lepaskan. Okay, sebab kita dalam proses belajar. Najah pun still proses belajar. Kadang ketawa sendiri, kah video tak ada orang tengok. Tapi kita kena check balik lah. Dia ada teknik dia tau. Semua rajin tak rajin je TikTok ni. Okay, first kena repair balik niat kita. Ya Allah, aku buat TikTok ni nak bagi kebaikan, bukan nak nak jadi ladang yang tak baik. Okay, so korang kena enjoy je benda ni. Enjoy proses nak belajar tu. Okay, lepas tu sebenarnya TikTok ni kita kena fokus dekat konten yang kita nak buat tu tau. Dia bukannya hard sell manjang je. Bahaya. Okay, elemen yang korang boleh letakkan dalam video TikTok ni, dia kita kena buat satu video yang korang akan fikir, aku perlukan video ni. Macam contoh tips memasak ke apa kan. Kalau suri rumah kan, penting ni, kena tengok sampai habis ni macam mana nak buat telur ni jadi gulung-gulung macam ni kan. Dia akan rasa kena cari satu video, kena buat satu video yang kita rasa audiens tu perlukan video kita tu, dan dia akan tengok sampai habis. Dan janganlah tengok sampai habis tapi tak komen. Sebab tu kalau korang pandai buat 4, 4, 5 ni, satu video tu dia perlu, dia akan tengok sampai habis, dia akan komen, dan yang paling best dia akan share. Okay, kena cari apa benda yang biasanya ada benda 4-4 ni. Okay, lepas tu kena letak siap-siap tau, aku nak upload video yang baik-baik je. Sebab bahaya tau, bila kita dah upload video, siapa-siapa je boleh upload video kita kan. Dan dia akan sebar ke satu dunia mungkin. Sebab tu kena ni lah, kena buat yang bermanfaat. Lepas tu kita niat nak bantu orang, nak educate orang. Seronok tau. Contoh,
korang tengok ada satu lagi korang boleh study TikTok orang lain. Macam Najah ni TikTok Kak Miza lah Najah study. Ciwah. Tengok ni. Korang nampak tak macam mana Kak Miza? Okay, TikTok ni korang ada masa 3 saat je untuk tarik orang. So macam mana 3 saat tu? So korang boleh guna teknik ni lah. Dia punya tajuk ambil kau. Catchy kan? Lepas tu sebiji muka macam ni. Kalau macam ni kan tak ada muka. Cuba korang tengok ni yang muka sebiji-sebiji ni. Dia lebih menarik kat situ. Tajuk nak kena catchy, 3 saat pertama tu penting. Nampak ni? Sampai 46,000 yang ni. Doa dapat rezeki melimpah ruah. 163,000 viewer guys. Subhanallah. So korang bayangkan lah mana tahu kan jadi asbab rezeki Kak Mizah ni. Yang tengok dapat 1 pahala. Kalau dah 163 pahala. Tapi nampak walaupun Kak Mizah ni dia macam tak ada cerita pun pasal Forever. Korang tengok macam mana cara dia soft sell kan di TikTok. Okay. Tengok yang ini. Kalau korang tengok Kak Mizah punya video. Doa kaya Nabi Sulaiman ni kan. Yang share dah 12,000 tau. Lepas tu yang dah tengok ni 300,000. Ramai gila lah. Jom kita tengok. Korang nampak? Kan best kalau kita kaya macam Nabi Sulaiman. Dengar tak suara Kak Mizah? Kerajaan nampak Nabi ni? Sulaiman besar. Okay, so doa ni ada dalam surah Sad. Tengok belakang ni dia soft sell, dia soft sell. Kak Mizah dah amalkan beberapa nampak ni? tahun yang lepas. Alhamdulillah dah nampak result. Pendek je. Pakai kemas-kemas sikit. Faham maksud dia and amalkan selalu. Nampak tak? Penuhkan gambar dia. Ni apa-apa tips pun sebenarnya awal-awal tu korang letak muka korang dulu. So nak make sure orang tahu kita, kenal kita. Then second video baru letak doa ni. Ringkas je, tak lama dia punya video ni, tak sampai 1 minit. Nampak? Kan berapa ratus ribu orang kita boleh educate. Ada pada sesiapa pun kemudian suara pun nampak. Dia ada banyak ni benda. Korang kena rajin godek-godek sikit dekat TikTok tu. Surah Sad ayat 30. Tengok Nabi Sulaiman. So nampak? Minta ampun dulu baru minta rezeki. Kan dia bagi tips senang je. Minta ampun dulu baru minta rezeki. Tapi nampak daripada dalam masa yang sama sebenarnya Kak Mizah soft sell tentang bila nampak kan. Sebab sekarang ni trademark kita warna kuning kan, botol kuning. So bila dia nampak Kak Mizah letak botol kuning kat belakang tu pun, Kak Mizah ni leader forever. So bayangkan TikTok ni sebenarnya dia memang nampak soft sell tau. Dia memang sangat nampak soft sell. Tapi orang yang suka korang nanti, yang follow korang nanti, dia mesti excited. Orang ni mesti ada jual barang kan. So bila dia tahu kita ni berniaga, dia akan tak susah lah. Dia akan terus pergi kat link kita. Sebab tu tadi nampak ni pentingnya korang kena ada link ni ni link link tree apa semua ni kan. So kita kan kat situ dia banyak choice untuk beli barang kita ke, untuk tahu personal WhatsApp kita ke apa ke. So orang terus lagi senang nak closing lah sebenarnya soft sell dia. Okay. Nampak tak? Sebab tu kat TikTok ni memang kena kau rajin memberi. Okay. So Najah nak ingatkan ini adalah 6 kesilapan yang kita kena elak bila dekat TikTok. Yang pertama, semua keluar dah baca-baca. Bila kita baru nak bermula kan, kita buat benda susah-susah. Macam Najah kan. Najah buat apa yang ada kat TikTok je dulu. Belajar dia punya ikon-ikon dia tu. Lepas tu, kita kena belajar ilmu-ilmu asas dia ni. Dia senang sebenarnya. Tapi kalau ada ilmu lagi senang. Lepas tu, tools kena lengkap. Tools ni contoh macam korang dah leader, korang nak attract leader. Korang boleh lah nampakkan korang punya studio ni ke, korang punya lampu kena ada lighting yang cantik ke, baru semangat orang nak tengok video kita tu. Intonasi tu pun kena pagi macam tu, jangan pagi orang tak dia cakap tak dengar kan. So intonasi kita kena gunakan deria yang ada ni yang diorang tengok tu untuk sama-sama respon dengan kita. Dan kat TikTok ni sebenarnya kita kena jadi rajin. Orang dah like, kita tak cakap terima kasih pun. Dia kena berinteraksi begitulah. Sebab orang dekat TikTok ni orang ni sangat natural. Benda yang best-best dia akan kongsi. Benda yang tak best dia akan not interested. Okay, so kena rajin balas komen, kena bagi respon. Okay, Najah adalah 1, 2, setakat ni baru 1 leader. Tapi dia adalah yang lain like juga leader lain. Tapi ada 1 leader ni, dia dah mula WhatsApp dia inbox kita. Okay. Caption yang macam tajuk depan tu tak payah, jangan panjang-panjang, just ringkas je. Okay. Itu 6 kesilapan, elakkanlah kita buat ya. Yang ini 8 rahsia kejayaan dekat TikTok. Tapi ingat, korang kena fokus. Kita nak buat forever ni, jangan buang-buang waktu tau. Sebab dekat TikTok ni, korang bayangkanlah kalau korang mungkin ramai follower, ramai yang nampak korang punya page tu, korang boleh gunakan untuk bisnes tau. Jangan buang-buang masa buat benda lain. Kena fokus.
Okay, first TikTok ni kena yakin dengan diri sendiri. Macam Najah pun still membina keyakinan ni. Kena yakin lah. Kena sentiasa memberi. Apa aku nak beri hari ni? Dia yang Najah nampak kan? Mungkin kita tahu konten apa kita nak bagi. Korang kena tengok kat mana kepakaran korang. Mungkin dulu korang pernah belajar tentang Excel ke. Korang bagilah tips macam ni ke. Dia biasanya tips, cara, petua, rahsia, strategi. Tu biasanya orang nak tengok. Kan? So kena bagi memberi. Okay, kena rajin-rajin orang kata follow dia punya trend tau. Macam mana sekarang mungkin lagu yang ni yang trending, macam ni. Kena ikutlah sikit-sikit. Okay, kena ada identity, kena ada USP kita tu. Kadang terfikir apa benda aku punya USP ni tak payah nak pening-pening. Korang jadi diri sendiri. Itulah USP korang. Tak payah nak tiru-tiru orang sangat kan. InsyaAllah kita mesti ada tu. Cap jari pun lain-lain. Kan, takkanlah mesti ada special je lah kat dalam diri kita tu. Okay, kena selalu berinteraksi dengan audience. Ni TikTok tau. Kena selalu interaksi ni macam apa? Like dia, komen dia, follow dia ke, macam tu lah. Lepas tu kena sentiasa mencuba. Sebab sekarang ni walaupun bukan TikTok ke apa-apa platform media kan, kita kena orang kata cakna lah apa sekarang yang tengah trending, apa yang sekarang diorang nak. Macam fresh. Tak adalah kita guna method yang lama je. Kan best belajar benda baru kan. Okay, tu tadi bercakap dengan semangat bertenaga. Tenaga. Macam tu. Tenaga. Boleh join venture dengan TikToker lain. Maksudnya mungkin kan tengok macam Kak Izalin ke Kak Yus ke, korang tengok kan dia orang memang rajin-rajin kan. Boleh join venture lah. Macam tu. Okay. So apa-apa pun platform media sosial ni, online marketing ni, korang kena tunjukkan aktiviti. Biasanya kadang-kadang orang cakap saya underground. Jangan gitu. Macam mana orang nak tahu apa yang kita jual kalau kita buat underground? Kena tunjuk. Jangan cuba cakap ni tak apalah Najah, kita memang slow-slow dengan kawan-kawan kita je. Jangan macam tu. Kita ada market yang sangat luas. Kenapa kita tak nak manfaatkan dia? Jangan sampai orang sebelah rumah kita tu orang lain yang pikat dia. Kita sepatutnya. Betul kan? Rasa macam terkilan tak? Sebab tu memang apa yang kita buat ni kita kena share, kena buka mulut. Kalau tak buka mulut macam mana? Orang nak beli pun takut. So, apa-apa aktiviti tolonglah war-warkan. Macam ni, nampak ni, kadang-kadang orang takut-takut nak berniaga kan. Boleh pergi ke tak benda bisnes ni. Tapi bila dia tengok aktiviti kita, hari-hari kerja dia macam, ya Allah. Ini insyaAllah orang akan sendiri datang. Macam ni aktiviti-aktiviti inspirasi yang ada result-result macam ni, korang letaklah. Sebab pengalaman Najah, bila Najah tengok leader-leader hebat ni kan, ya Allah kan, kita bila jumpa dia terus orang kata macam termenyerah diri. Sebab tu kena daripada sekarang lah proses dia tu kena buat. Macam sekarang kan, banyak aktiviti walaupun duduk rumah, ya Allah banyak benda boleh buat. Nampak ni stok datang ke, stok packing ke, tengah COD ke, tengok. Sebab kadang-kadang walaupun kita macam contoh Najah dulu buka booth, kita tak adalah nak target audience dekat booth tu. Tapi kita tarik attention kita dekat orang yang tengok kat Facebook kita buka booth dekat contoh kat Pasir Gudang kan. Tapi nanti tiba-tiba orang KL yang tengok status kita buka booth tu, orang tu yang order. Sebab tu kat mana-mana tau marketing kita ni besar. Okay? Apa lagi yang kita boleh share? Servicing kita ni macam ni. Ini sebenarnya korang boleh menggunakan teknik toyol tau. Teknik toyol ni contoh macam ni. Kita takkanlah hari-hari muka kita kan. Bagi orang lain pula nampak ni. Sebab macam kakak ni, dia ada follower dia sendiri. Dia ada orang yang suka dekat dia. So korang kena ambil siap-siap ni gambar-gambar orang-orang hebat ni. Nampak ni. Macam ni golong-golong dengan ustaz kan. Macam tu lah. Ustaz ni sebabnya mula-mula Najah hantar makanan dekat tempat madrasah tu, sajalah bagi gigi free. Tiba-tiba je Najah cakap sepatah dia jawab, ya Allah ustaz ni. Macam segan kita kan. Kita je jadi kepo. Tapi once bila ya Allah rezekinya, rupanya ustaz ni rupanya banyak ulcer. Bila dia pakai tu, Najah, Puan Najah, sebab dengan ubat gigi ni saya pakai malam, insya-Allah alhamdulillah pagi tu dah okey dah. So next dia order lagi. Sekarang ni setiap bulan dalam 8-900 memang dia beli. Ni nampak ni. Sebab tu selain daripada macam Najah ni takut-takut nak cerita mula-mula kan, Najah suka bagi free sample ke free bagi je dia. Okay, jangan jual murah. Daripada kita jual murah, baik kita bagi free. Kesian kawan yang lain nak berniaga. Okay, so nampak stok mesti kena kau cukup. Jangan tak takut. Sekarang ni lagi lah macam-macam kan. So memang buat stok betul-betul. Jangan harapkan upline je. Kita sendiri kena ada inisiatif. Kesian upline tu pun ada komitmen dia. Okay, kita kena invest sikit. Ingat tak Sifu cakap apa? Wang di mana? Hati di mana? Orang dekat mana? Kalau hati kita ada dekat Forever dan diri kita pun duduk dekat Forever, wang kita pun kita invest beli barang-barang Forever, kita insyaAllah akan lebih fokus, lebih maju jaya. Tapi kalau hati tak ada kat Forever, kita duduk dekat Forever, kita tak boleh nak
speed tau. Sebab tu kena wang kita kena invest lah dekat sini. Hati kita kena taklah betul-betul kat forever. Diri kita ni pun kena kat forever. Baru rasa macam zup. Macam tu kan. Okay. Senang je forever ni. Kita beli stok, dia transit orang apa, transit dekat tempat kita, di stok balik. Senanglah kerja dia. Macam orang tengah kan. Okay. Suppose baru 9.30. Okay. So nampak ni aktiviti ni seronok sangat rupanya bila PKP ni. Banyak benda kita belajar. Siapa leader dekat sini yang belum beli Zoom, ya Allah, tolonglah beli. Sebab kat situ lah rupanya Zoom ni, ya Allah, best ni. Kita boleh buat link live ke YouTube. Kita boleh coaching anak-anak buah kita tau. Macam Najah sekarang, Alhamdulillah baru belajar balik. Dulu tak pandai sangat nak coaching anak orang kan. So apa yang kita buat, aktiviti kita, Rabu malam Najah akan buat personal coaching. Siapa yang lebih, orang kata spesifik lah, siapa yang nak di coaching kan. So kita lebih tertumpu fokus pada group, small group. Macam ni, small group coaching. Lepas tu hari Ahad, hari Isnin malam Najah akan buat group siapa supervisor ke manager kan, yang baru-baru nak mahir bercakap. Kita bagi dia peluang untuk buat talk lah, insentif ke apa ke, benda-benda yang dah ada skrip. Yang penting bagi dia bercakap dia macam tu. Seronok rupanya, ya Allah, korang terai dah buat ni. Rupanya diorang ni lebih hebat daripada kita. Dia punya ilmu dia punya lagi jelas lah. Okay, so yang ini morning call ni Najah sangat suka. Hari Ahad pagi Najah buat morning call. Ada yang menangis, ada yang minta doa. Ya Allah, rasa macam ukuah tu, padu. Okay, so boleh try buat. Mula-mula memang biasa lah, 10 orang, 20 orang kan. Tapi lepas tu korang akan rasa rindunya kalau tak masuk. Ukuah. Gitu. So, ni last Telegram. Telegram ni pun jangan lupa. Ni bank ilmu tau. Senang je. Buat macam Najah banyak sangat ilmu, grup-grup macam ni. Satu lagi, siapa yang pandai apa, metafizik tu, siapa yang belajar tak metafizik, siapa yang suka-suka simpan nota apa semua kan, korang cari orang karakter yang nombor 4 tu. Nombor 4 ni dia memang suka ilmu, dia suka nota-nota ni. So mungkin yang orang-orang nombor 4 ni korang boleh minta tolong untuk ni lah, contoh kita create ilmu bank untuk group untuk ilmu produk. So hari masukkan satu maklumat. Setahun mesti dah banyak punya. Macam Najah alhamdulillah dah. Benda ni dah memang leverage gila-gila dah. Najah, ada tak testimoni semput? Dah tengok kat Telegram kak? Okey. Barulah ni. So dia dah tahu dah nak cari kat mana. Kalau produk sebenarnya tak perlu tanya leader pun. Kita boleh cari kat Telegram dah. Testimoni ke, cara nak makan ke, semua ada dah siapkan dah. Rasa nak cubit-cubit je siapa yang tanya tu. Okay? So sekarang ni sebab tu bila leader ni tugas ni kan untuk meng-coaching, bagi semangat, bagi inspirasi. Takkan kesian leader tu nak jawab kencing manis, nak makan apa. Ni boleh tak ada kan macam soalan-soalan produk tu sebenarnya ada dah jawapan dia. Macam tu. Okay, kita nak ambil dah ni. Okay, ni tips bila kita nak mahir ataupun nak power tentang online ni. First, personal branding. Memang kena brand kat diri. Memang kena ada brandingkan diri kita ni. Sebab macam contoh lah kadang-kadang orang akan kata tau, tak nak lah kawan aku dah buat dah forever. Tak nak lah adik aku dah buat forever. Dengar ni. Allah. Najah ada 3 orang adik-beradik. 3 buat forever. Still ada rezeki yang melimpah ruah. Sebab kita percaya kakak Najah ni dia ada audience dia. Dia ada follower dia. Kita pun ada macam tu. Sebab tu jangan letak alasan yang tak nak lah orang lain dah buat. Kita tak payah buat. Jangan macam tu. Sebab setiap orang ni ada rezeki yang sangat best. Sebab tu mustahaknya kena personal branding siap-siap. Personal branding macam mana tadi? Share lah tadi pasal kita punya tips-tips tadi Najah share tu lah. So kena ada personal branding. Sebab kadang-kadang korang perasan tak kenapa kawan kita ni close dengan orang lain, dia tak close dengan kita. Sebab tu kadang ada branding dia. Tapi jangan kecewa kalau kawan kita tak close dengan kita. Niat je, yelah mungkin bila dia close dengan orang tu, dia lagi mudah diurus. So kena fikir baik-baik je lah. Okay? Sebab tu bila kita buat personal branding ni, insya-Allah kita memperbaiki diri lagi. Apa lagi nak bagi macam tu. So personal branding kena ada, karakter kita tu kena ada. Lepas tu kena konsisten. Ini geram ni. Buka kedai sekejap, tutup kedai. Kesian tau orang yang nak beli dah tak sabar-sabar. Kita sekejap tutup kedai, sekejap tak datang. Sedih gitu. Sebab tu kena istiqamah. Dah kena sharp dah. Pukul 8 dah kena share macam ni. Dia punya aktiviti gerak kerja tu dah ada. Bila kita dah, orang kata immune dah, macam Kak Pi dah kata kan, rukun kepo 21 hari tu kena buat. Kita dah rasa benda tu dah memang tabiat kita dah. Benda yang macam motivasi pagi ke, kita dah tahu tau. Gerak kerja kita. Jangan nak mengharapkan, jangan asyik di spoon feed je. Kesian leader ni ramai dah anak. Kan, kita kena bagilah orang kita, macam kita lah. Kita jadi mak ada 10 anak. 9 anak ni semua cemerlang. 1 tu je yang nakal sikit. Jadi yang kita sebagai mak ni, kita terfikir yang mana?
kita terfikir yang agak nakal sikit tu kan, kesian tau mak tu nak besarkan anak lagi kan. So jadikanlah orang yang orang kata memudahkanlah, membahagiakan. Kita kan duduk dalam satu grup, kita berniaga dalam satu grup, kena apa orang kata, bagilah aura-aura baik-baik yang positif tu. Konsisten tiba panjang pula cakap. Okay, lepas tu kena update lah. Kena update aktiviti kita. Dah tahu pagi ni promo SYJ tu, korang up le. Janganlah tunggu dah habis promo baru nak up. Okay, sebab kita tak tahu tau Allah nak hantar kita siapa. Tu gambar-gambar tu kasihlah, belanjalah gambar yang kreatif sikit. Gambar kreatif ni tak susah sangat pun nak belajar. Macam ni kan. Suruh anak kita pakai yang keci-keci sikit. Macam ni Najah buat. Pergi je dekat Google remove background. Nampak? Kan kita dah boleh guna dah. Macam nampaklah catchy sikit tu. Okay? Gambar kena kreatif sikit. Copywriting yang soft sell. Copywriting ni sebenarnya kan, bila kita berniaga ni rupanya dia seni kita memikat tau. Seni memikat dengan kita punya emosi. Emosi kita cantik, insyaAllah senanglah rezeki nak datang. Tapi kalau kita ni asyik berkeluh kesah, ingat tau, bila kita asyik berkeluh kesah, kita selalu menyalahkan keadaan, kita cerita benda-benda yang tak baik kan, kita boleh jadi apa tau, bila kita berkeluh kesah ni, kita boleh jadi kufur tak, kan, kita macam tak bersyukur dengan rezeki yang Allah dah bagi ataupun ujian yang Allah dah bagi kan. So tak nak lah macam tu, dia akan jadi result yang tak berapa nak best, yang negatif. Sebab tu kita kena orang kata berdamailah dengan takdir, kena berdamai dengan apa yang kita ada. Apa yang kita ada ni guna, belajar, perbaiki lagi. Najah cakap dengan pasal diri Najah lah, sebab yelah kadang-kadang kita tengok orang, hebatnya dia, ya Allah, macam down bila tengok kan. So istighfar balik, ya Allah, itu tak tahulah apa yang Allah dah ambil daripada dia. Allah bagi kelebihan sesuatu kat dia. So untuk diri kita ni, just bersyukur, ikhlaskan, maafkan, kita jadi diri kita yang lebih baik daripada semalam. Baru rasa macam okay, move on je lah. Okay. Lepas tu berhati-hati. Online ni, jangan sampai overclaim. Janganlah nakal. Kalau leader kata jangan posting gambar produk dengan testimoni, janganlah buat. Mungkin kita rasa kita boleh close sale kat situ. Tapi sebenarnya kita dah buat hard sell satu. Lepas tu kita dah mengancam nyawa forever dekat Malaysia ataupun dekat online ni. Jangan sampai jadi macam company lain, kita tak boleh berniaga online. Kita boleh buat offline je. Lagi kesian. Sebab tu, jangan overclaim. Kita buat soft sell ni sebenarnya banyak lah. Yang penting korang jangan overclaim. Macam mana tak nak overclaim, korang ikut je HQ punya apa tu, poster tu. Kan dah ada. Kena sentiasa upgrade ilmu marketing. Macam Najah kan, Najah belajar TikTok, apa lagi yang baru, belajar je, ambil tahu asas dia pun okey. Tak perlu masuk yang course yang beribu-ribu tu, jangan. Siapa yang baru beginner kat Forever, korang ikut je lah dulu rentak leader ni. Nak pergi yang course mama tu agak berbahaya. Macam Najah dulu pun masa dah jadi CBM baru Najah masuk yang satu course marketing tu 6,000 kot. Tapi rupanya bila tengok balik, yang kita guna ilmu tu yang basic je. Yang 100 lebih, 200 lebih tu dah, ya Allah, tak menang tangan. Dah lagi kita bagi advance tu kan, rasa macam elak lah dulu, tak perlu dulu. Okay, so just ikut je sistem Sifu, ikut je leader-leader. Kalau korang nak power online, korang carilah Kak Miza ke, korang tengok dulu rentak dia macam mana. Kita belajar je daripada situ. Okay, kena invest masa dekat Forever lebih. Okay, kena berani buat posting. Tekan je, klik. Macam tu, okay. Dah. So ingat, Forever ni platform yang sangat subur. Kita dah ada mentor, kita dah ada Sifu yang sangat dahsyat, kita dah ada sistem yang sangat best, yang proven, yang memang dah terbukti. So sekarang ni tinggal diri kita sendiri. Okay. Ni bayangkan korang pegang steering Rolls Royce ni, macam mana nak bawa ni Najah? Sebab tu kena cari cikgu dia, kena cari guru, kena berguru. Jangan Google je nanti takutnya dapat ajaran sesat. Sebab tu mustahak kena ada guru, kena ada mentor yang dah ada proven result. Sebab kita dah tak nak buang waktu dah. Kena ikut flow je, ikut track je. Dah nampak track yang ni boleh berjaya. Jangan gatal-gatal buat benda lain. Nanti kita penat, nanti tak ada orang nak follow, kita dah sedih. Kita kalau boleh kan nak buat benda yang jemaah-jemaah ramai-ramai, happy-happy, okay? So, sekarang ni kita dah nampak dah Rolls Royce ni dekat Forever kan. Memang khazanah tau. Kita dah nampak dah Sifu dah tinggal, orang kata Sifu dah ada kan. Tinggal nak ajar je. So, last kali siapa? Diri kita sendiri. Kita buka hati tak? Kita buka hati kita tak? Kalau kita buka hati, kita kosongkan gelas, kita nak terima, insya-Allah korang akan pergi sebest, sebab orang kata sehebatnya lah. Okay, sebab korang kalau korang tengok pun coach-coach yang melahirkan jago dunia ni kan, macam coach Lee Chong Wei, dia tak jadi jago dunia, tapi nampak macam mana jadi Lee Chong Wei tu jadi jago dunia. Sebab tu lagi satu, bila kita dah berguru ni, adabnya janganlah merendah-rendahkan. Contohlah mentor aku ni tak jadi jago dunia, aku jadi jago dunia. Allah, istighfar balik. Sebab asbab ilmu dia lah kita berjaya kan. So kena perbaiki diri lah. Najah pun kena perbaiki diri kan. Kita pun banyak aib, banyak dosa kan. Kena ingatkan diri balik lah. Sama-sama. Macam tu.
Okay, so dah habis dah sebenarnya Tok Najah. So nak cerita share kegembiraan ni. Ini para suri rumah. So tengok ni suri rumah sekalian. Kalau korang sedang, korang tengok ni apa berlaku dekat 2 orang suri rumah ni. Jealous ni. Tengok ni baru angkat tadi panas lagi ni. Ini ni budak ni nama dia Nur Faridah, manager. So, dia masuk Forever agak lama tak sengaja, tapi dia belum letak hati dia yang sepenuhnya untuk berjuang. Tapi bila dah speed, Masya Allah, tengok ni. Time PKP, korang tengok gaji dia. Ya Allah, meremang Najah ni. Nak beli komitmen, dia nak beli kereta, mula-mula tak lepas sebab dia tak ada komitmen, tak pernah bayar tak pernah bayar hutang apa semua tau. Tapi orang banker tu kata okey nak tengok dulu 6 bulan punya result income. Memang stabil, kau punya. So dia pun korang tengok ni, baca ni. Pegawai bank tu pelik, time-time pandemik, time-time orang ikat perut, time-time orang ya Allah berstruggle dengan dia boleh keluarkan satu toys yang hampir 200,000, tak silap saja 180,000 kot. Korang bayangkan ni, budak ni kalau korang stalker dia sangat rajin. Kalau dalam grup ni jenis tak payah minta, memang dia akan bagi. Kalau ada kelas ke apa dia akan buat nota. Ada anak tau, ada anak. Dia lah jadi suri rumah, suami dia still bekerja. Korang bayangkan macam mana komitmen dia nak berkorban untuk keluarga, nak cari rezeki. Sebab tu nampak ni bila dah berjuang macam ni kan, nampak rasa manis tak bila kita dapat flat macam ni. Lepas tu dapat dia punya kereta idaman, MPV dia, kereta besar, korang boleh bawa anak ramai-ramai, boleh gaduh dalam ni, so tak adalah nak bersempit-sempit macam tu kan. Macam tu lah. Ini upline dia. Nak tengok video tak? Kita baru awal lagi kan, ada video. Jom kita tengok video dia sekejap. Doa. Kalau kita suka, kita tengok, kita baca doa. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Mana beli? Warna merah. Dah. Okay. Saya balik. Tu je lah seling-selingan ni. Mana slide Najah? Rasa teruja tak ya Allah time pandemik ni rezekinya. Nampak? Korang bayangkan sebab tu bila kita terjebak dekat platform yang tepat, lepas tu kita bersungguh, ada hati kita buat, nampak? Allah rezekikan kita macam-macam. Benda dah ada dah, tinggal kita nak tak nak je tau. Okay? Nampak ni upline dia. Gaji dia Masya Allah. Nampak ni dua-dua dah sweet-sweet dah kat rumah. Meniaga, kerja coaching orang je. Macam tu. Okay, so ini hasilnya. Kena kita, itulah Najah pun kena belajar lagi bersangka baik. Apa berlaku bila time pandemik ni kan, memang kita orang kata sekarang ni macam menunggu giliran kan. Tapi tengok sebelum pandemik, income Najah ya Allah, dia macam statik je, macam selesa gitu je. Macam mana nak naik ni, macam mana tak naik ni. Nampak 2018, 2019 dia 20,000, 30,000 je tau. Ini kenapa kosong ni Najah? Okay, ini bukan sebab tak buat Forever. Ini sebab tak bayar sistem. Ini sebab dia auto tolak kan. Ini bila tak bayar dia jadi kosong, tapi sebenarnya dapat. Okay, so korang tengok apa berlaku. Ini dah mula pandemik. Nampak ni. Masya Allah, siapa nak bagi increment sebulan tau, bukannya setahun. Sebulan apa-apa boleh berlaku. Dia punya increment subhanallah, ya Allah, macam tak terjangkau. Dulu masa masuk Forever, takut 30,000 macam mak ai, macam nak tekan speed macam tak jadi je. Tapi tengok, bila kita berada kat platform yang tepat dan kita punya network terus grow, memang tak boleh nak stop tau. Okay, korang jangan share kat Facebook, seram. So nampak ni apabila MCO ketiga. Ingat Sifu kata apa, mungkin dah tak ada lagi tau MCO ni. So sebab tu kena kau time MCO ni, time orang duduk kat rumah ni yang tak ada kerja lain, tengok handset je kan. Kita kau kena marketing, kena nak nampakkan dia orang yang Forever ni senang nak buat, lubuk duit, memang cepat berjaya. Dan kita ada circle yang best. Sebab tu kadang-kadang sekarang lagi-lagi leader, dia dah serik tau nak ada team yang tak best kan. So bila dia nak masuk dekat platform yang baru, dia akan tengok team mana kita duduk. Sebab tu kena sama-sama support. Najah perlukan korang pun kita sama-sama lah cerita yang baik-baik macam tu kan. So tengok ni. Okay, so siapa yang macam Najah dulu pernah kerja 2 tahun, increment dia setahun pun rasa ya Allah. Tapi bila dekat Forever, subhanallah, bukan sebab kita hebat, tapi sebab platform tu satu lagi dalam keadaan yang tepat. Time pandemik, orang memang tengah cari-cari benda-benda kesihatan yang sangat murah dan sangat berkesan. Kita terjebak kat sini. Sebab tu sekarang ni korang yang dah kenal Forever, yang rasa ragu-ragu lagi, yang rasa fikir bukan-bukan lagi, kita istighfar balik, muhasabah diri balik. Sebab tengok ni, Najah yang bukan tak siapa-siapa je Najah ni, boleh dapat collect macam ni 6 tahun 2 juta, 2 berapa ni. Siapa nak bagi satu sale, korang boleh sapu semua insentif, korang boleh pergi travel, korang boleh, ya Allah, insya-Allah. Walaupun bayangkan kita berniaga dengan company Mak Saleh, tapi kita boleh bayar zakat banyak-banyak, boleh bayar income tax, bersyukur sangat. Kita boleh tolong orang satu dunia sebenarnya. So korang nampak ni,
Subhanallah. Jangan risau. Duit ni Najah dah siap dah guna-gunakan. So kalau kita ada impian tu, bila ada impian, kadang kita rasa macam macam mana nak capai impian kita ni kalau tak ada duit? Sebab tu bila kat Forever ni, dia platform dah tepat dah. Kat sini lah lubuk duit yang korang insya-Allah boleh jadi income korang tu kenyataan. Okay, nampak ni. Tak sampai lagi hujung tahun, ya Allah, subhanallah. Seram. So alhamdulillah sebab meniaga Forever, belajar Forever, bila kita buat Forever ni kan, bukan untuk diri kita tau sebenarnya. Kita belajar tentang kepimpinan, kita belajar tentang keharmonian, tapi nampak rezekinya tu, ya Allah, semua yang ajaib. Semua puncanya mula-mula sebab mak ni kencing manis tak turun, suruh cari benda Allah tu. Sebab tu kalau kita ni, kita kena percaya, kena yakin. Kalau kita penuhi hajat orang, kita mudahkan hajat orang, insya-Allah tahu ada rezeki terbaik untuk kita. Macam mula-mula Najah ni kan, walaupun rasa macam terpaksa kan nak menunaikan hasrat mak cari botol kuning ni, rupanya itulah asbab hidup kita berubah 100%. Sebab tu sekarang ni kalau ada kawan-kawan kita kan, mungkin yang belum kenal Forever, ada yang kawan-kawan beria dia ajak kita kan, korang ambil lah masa, tolonglah review dulu. Sebab mungkin itulah yang korang cari selama hidup ni. Sebab macam Najah dulu, macam-macam Najah buat. Berniaga pasar malam, ya Allah, struggle gila. Tapi alhamdulillah tau, bila kita tak putus asa, nampak? Allah bagi kan? Bagi punya. Cuma kena pilih benda yang tepat lah. Bila tak tepat, sama kaya. Okay, so nampak ni. Dapat bawa, ya Allah, dapat bawa pergi umrah. Dapatlah rumah idaman ni setelah 9 tahun duduk dekat ladang. Nampak ni, Allahu Akbar. Macam gitu, macam sweet tak? Ni pun dah selamat ditebus dah ni. Dah berhenti kerja. Dah sama-sama together buat Forever ni. Masya Allah. Time ni dah paling seronok. Nak bergaduh senang. Bergaduh cepat je lah baik. Kalau dulu bergaduh kan, so macam Sebab tu, kena ni lah, ada impian. Sebab sekarang ni yang keluar rumah, orang yang tulang belakang kita tau. Sebab tu kena doa kat, ya Allah, jadikanlah Forever ni kejayaan untuk kita dan boleh tebus suami kita ni buat Forever sama-sama, bahagia sama-sama. So nampak ni, Najah ni memang tak pandai tau, tak pandai nak hias rumah, tapi alhamdulillah rezeki buat Forever. Bagi kawan Najah ni, satu interior designer ni, bagi je dia duit, sebulan settle lah rumah. Ya Allah, rasa macam macam jakun tau, macam duduk kat hotel lah mula-mula. Kan, sebab tu kena buatlah Forever ni sungguh-sungguh. Sebab kat sini korang nampak, ya Allah, macam-macam perubahan hidup. So ini alhamdulillah dah sikit lagi tinggal sign dekat pejabat tanah. So yang ini insya-Allah antara bulan depan. Dapat alhamdulillah. Minta maaf terlebih ketawa pula. Dapatlah beli Vespa. Vespa ni punya unik. Tiba-tiba cerita Vespa ni seronoknya kenapa Najah nak beli Vespa ni, dia 5 tahun sekali je dia keluar. Dia anniversary dia yang ke-75. Najah beli flat, nak beli UiTM 933 dah tak ada. Abang Long dah beli. So Najah tak apalah. Yang penting dapat juga UiTM tu. Ambil tahun 1987 sempena kelahiran Najah. Okay, so mudah-mudahan talk Najah malam ni memberi ilham untuk kita terus berjuang, untuk cipta branding kita. Jangan cepat berputus asa. Okay, ingat kita ada keluarga yang sangat best. Kita ada keluarga yang sangat supportive. Jangan cepat putus asa. Jangan sendiri. Jangan sebab orang yang bunuh diri ni biasa sorang-sorang. Sebab tu kita kena duduk kat jemaah ni. Cara mana nak duduk jemaah ni Najah? Pergi kelas lah. Pergi kelas. Siapa yang tak masuk kelas ni, istighfar. So nampak tak seronok tak? Ini pengalaman kita orang, ya Allah, dekat Phoenix. Tak sangka itulah momen terakhir rupanya dapat Allah jumpakan Dr. Red. Sedih pula tiba-tiba. So korang tengok ni, seronok tau, ada Cikgu Ayu, ada siapa ni. Gila, best gila. Gila kat Forever ni. Dia bukan soal kita berniaga duit sahaja, tapi tak ukuah, kasih sayang. Korang rasa tak kisah dia siapa pun, korang rasa happy nak sayang dia. Okay. So alhamdulillah, Najah doakan ilmu yang tak seberapa malam ni menjadi impak terbaik untuk korang berjuang. Walaupun bukanlah pakar marketing kan, tapi Najah yakin korang buat benda ni, insya-Allah korang akan ada personal branding sendiri, korang akan ada pengaruh sendiri, korang akan buat result yang lebih dahsyat. Dan boleh capai impian dekat Forever, boleh bantu ramai lagi orang, dan kita sama-sama buat yang terbaik lah untuk legasi Dr. Rex. Dr. Rex ni dah banyak benda korban untuk kita. Apalah salahnya untuk kita bagi yang terbaik untuk Forever. So Najah minta maaf salah silap terkasar bahasa ke apa ke. Percaya hidup ni memang banyak keajaiban, tapi tak ada shortcut Korang jangan nak langgar proses. Kena ikut proses, tak ada shortcut nak berjaya. Kena percaya ada proses yang memang jadi punya. Jadi apa? Jutawan. Okay. Lepas tu kena pegang visi dan misi Dr. Rex. Help more people. Perbaiki diri kita untuk bantu orang lebih ramai. Okay. So I love you all. Slide nanti Najah share. Minta maaf semua. Back to MC. Assalamualaikum. Stop share.
Kasih 933. Api. Buat sampai jadi. Jangan mengalah. Teruskan usaha. Apa pun yang terjadi, buat bangkit. Okay? Okay, ada lagu ke malam ni? Sebelum kita akhiri. Boleh balik awal lagi ni. Lagu bos, lagu. Bakar. Jangan lupa follow TikTok tu. Aduh. Masya Allah. Terima kasih semua. Si Bensi kejap nak pas. Tu ada. Okey, Malik. Go nyanyi. Yes, No limit. Go. Millionaire. Yes, no limit. Go. Millionaire.